Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam rancangan bicara PPD. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada kepada PPD kita, Pegawai Pendidikan kita, Tuan Haji Nikmat, kerana memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan. Bertemu di alam maya sembang PPD ataupun bicara PPD. Tuan-tuan dan puan, ini hari saya akan berkongsikan sedikit mengenai tentang pengurusan masa. Tetapi bukanlah pengurusan masa yang total, tetapi hanya sebahagian kecil daripada pengurusan masa kita. Kadang-kadang kita sering terdengar bahawa sesetengah orang berpendapat terlalu banyak benda ataupun perkara yang nak dibuat sehingga kan tidak dapat mengetahui yang mana satu perlu dibuat dahulu. Akibat dari merasa terlalu banyak kerja dan banyak perkara yang perlu dibuat dalam satu-satu masa ataupun dalam sesuatu hari, maka tidak tahu mana yang nak dibuat dahulu. Jadi bagaimana kita nak menentukan apa yang perlu dibuat dahulu dan apa yang perlu dibuat kemudian? Melalui cara pengurusan masa yang berkesan dan menyenaraikan mana yang penting dan segera, mungkin kita dapat melakukan semua perkara yang kita rancang itu satu persatu. Ini dapat mengelakkan rasa stres dan dapat juga meningkatkan produktiviti. Mengikut Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, matriks penting segera ataupun dipanggil matrik pengurusan masa Eisenhower mungkin dapat membantu kita menyenaraikan manakah perkara yang perlu kita selesaikan dahulu dan manakah perkara yang perlu kita selesaikan kemudian. Matrik Eisenhower ni terbagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama iaitu penting dan segera. Untuk bahagian ini, untuk kuadran pertama ini, penting dan segera, maknanya perkara-perkara yang terletak di dalam kuadran ini perlu dilakukan terus. Walau bagaimanapun, penting dan segera ini mungkin berbeza dari satu individu kepada individu yang lain. Tapi bolehlah kita katakan yang penting dan segera ini adalah yang memberi impak tinggi dan mempunyai jangka masa tamat ataupun deadline. Sebagai pelajar, menghantar kerja pada waktunya, iaitu kerja yang akan disemak oleh guru pada esok hari mungkin penting, tetapi pada seorang guru mungkin menyiapkan lesson note itu lebih penting dari membuat perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang termasuk dalam kuadran ataupun bahagian tidak penting tapi segera, termasuklah mungkin kita diminta oleh kawan untuk wakilkan beliau pada sesuatu mesyuarat. Benda tu perlu dilakukan segera tapi tidaklah penting bagi kita, maka kita bolehlah mencadangkannya supaya beliau mencari orang lain yang lebih sesuai untuk perkara tersebut. So di dalam kuadran seterusnya itu penting tapi tidak segera, dalam tempat ini tidak adalah deadline ataupun masa tamat yang perlu kita tempuhi. Tetapi sebagai contoh, mungkin menservis kenderaan itu merupakan sesuatu yang penting, tetapi jika kita terlambat sehari atau dua, tidaklah ia menjadi satu benda yang memudaratkan kita. Jadi ianya penting tetapi tidak segera. Maka kita perlu merancang elok-elok perkara-perkara yang terlibat dalam hal ini. Kuadran keempat pula iaitu tidak penting dan tidak segera. Jika kita dapati ada banyak benda, ada banyak dalam senarai kita yang terlibat dalam kuadran ini, maka kita bolehlah dulu hapuskan terus ataupun lengahkan dulu perkara tersebut. Beri peluang kepada perkara-perkara lain yang lebih penting dahulu. Jadi berbalik pula kita kepada pengurusan masa kita sehari-hari, iaitu tentang apakah perkara yang nak perlu dibuat dahulu jika kita ada banyak perkara-perkara yang perlu dibuat dalam masa satu hari sebagai contoh, ataupun dalam masa satu bulan. Jadi mengikut kajian, jika kita menyenaraikan perkara-perkara yang perlu kita dibuat itu
dapat membantu kita untuk lebih sistematik dalam cara kita melaksanakan perkara-perkara ataupun tugasan-tugasan yang perlu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, senarai yang perlu dibuat ni, kita buatkan satu senarai. Contohnya satu senarai yang cukup compact yang boleh kita simpan di dalam poket, iaitu yang kita ada masa untuk melihat balik apakah perkara-perkara yang kita perlu buat pada satu hari tersebut. Okey, perlu diingatkan senarai ni amat penting dan boleh senarai perkara yang perlu dibuat ni bolehlah ada dua bahagian, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Pada bahagian pertama, kita tentukan perkara penting dan segera. Dan sudah tentulah perkara pertama dalam bahagian pertama ini ialah perkara yang mempunyai impak tinggi, penting, segera dan mudah dibuat dan ada masa tamat. Jadi bila kita sudah membuat satu perkara tersebut, kita seperti menghantar tugasan pada waktunya bagi pelajar universiti ataupun menyiapkan lesson note pada waktunya untuk dihantar kepada pentadbir, maka kita tandakan yang kita telah melakukan perkara tersebut. Kajian menunjukkan jika dalam satu senarai kita telah menandakan apa yang telah kita buat, dapat memberi motivasi kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Dan kena ingat, perkara yang di atas sekali, iaitu pada bahagian satu, penting dan segera, ini naklah perkara yang mudah dibuat dan tidak terlalu sukar untuk dibuat. Ini kerana kemungkinan besar jika kita memilih perkara yang sukar untuk dibuat pada list kita pada kedudukan yang pertama, kemungkinan besar jika kita tidak dapat menyiapkan perkara tersebut, perkara-perkara lain yang mungkin mudah pada senarai yang seterusnya mungkin tidak akan dapat dibuat oleh kita. Okey, dalam bahagian satu pula, dalam senarai untuk dibuat hari ini, dalam bahagian satu menduduki tempat yang nombor 2 ialah perkara yang penting dan segera tetapi mungkin kurang mudah dibuat berbanding dengan perkara nombor 1. Kemudian perkara nombor 3 sudah tentulah yang penting dan segera tetapi agak sukar dibuat. Kemudian pada bahagian 2, pada senarai perkara yang perlu dibuat tu, perlulah kita letakkan yang kurang penting tapi kurang segera. Okey. So perkara yang pertama naklah perkara yang kita boleh buat tetapi boleh memberi laluan dulu kepada benda yang lebih penting. Sebagai contoh, jika kita perlu membayar bil on time, jika kita tidak bayar bil, mungkin perkhidmatan, contohnya bil telefon bimbit, jika kita tidak bayar bil, mungkin pada dalam masa 2-3 hari perkhidmatan kita akan dipotong. Tapi still kita boleh beri laluan kepada perkara-perkara penting yang lain. Okey, kemudian pada bahagian 2 juga naklah pada bahagian 2 di bawah pada yang nombor 1, iaitu impaknya kurang tetapi perlu dibuat. Ya. Hendaklah diingatkan bahawa jika kita boleh menyenaraikan apakah perkara-perkara ataupun tugasan-tugasan yang penting dahulu mengikut prioriti ataupun keutamaan, sudah tentulah kita dapat mengharungi hari-hari yang mendatang itu dengan senang dan mudah. Kerana jika kita tidak menyenaraikan, sudah tentulah banyak perkara yang bermain dalam pemikiran kita dan mungkin kita keliru dan tak tahu mana yang nak akan buat dulu. Kesimpulannya, jika ada banyak perkara yang nak dibuat dalam masa sehari, banyak tugasan nak dibuat dalam masa satu hari, banyak tugasan nak dibuat dalam masa seminggu ataupun satu bulan, jangan panik. Senaraikan dia ikut keutamaan. Senaraikan perkara-perkara berikut ikut keutamaan, nescaya kita akan buat yang penting dahulu dan mempunyai impak tinggi dan yang mempunyai masa tamat ataupun deadline dahulu. Oleh demikian, insya-Allah jika kita dapat menyenaraikan perkara-perkara yang penting dan perlu dan segera, kita lakukan dulu perkara-perkara berikut, kemudian diikuti oleh perkara-perkara yang penting tetapi kurang segera. Kemudian jika ada perkara-perkara yang kita senaraikan itu kita dapati bukanlah benda yang penting dan bukan juga benda yang segera, seperti update status dalam FB ataupun Instagram, maka benda tersebut bolehlah ditangguhkan ataupun dijadualkan dalam masa yang lain.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi